Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua dan selamat petang. Pada petang ini kita akan sambung balik Usrah Show pada yang kita tangguh pada bulan Ramadan itu, Ustaz. Ya. Cuma pada tajuk hari ini kita sambung pada tajuk yang sebelum ini, iaitu tafsir Al-Quran, tafsir surah Al-Kahfi ayat 2 dan 3. Sebelum ini kita menerangkan lebih kepada ayat pertama, betul, Ustaz? Ya, ya. Dan kita bersama lagi dengan, saya tak perlu kenalkan lagi lah, semua dah kenal, Ustaz Wanji. Cuma ada pertukaran sikit dekat host. Sebelum ini Syed, hari ini saya Nabil. Okey. So ayat kedua ni Ustaz, macam mana Ustaz ni ya? Apa tafsir dia? Kenapa disebabkan turun? Ya, okey Tad. Kita dah bincang ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi, dan juga kita dah cerita kurang lebih mukaddimah dan asbabun nuzul terhadap turun surah Al-Kahfi, dan kita dah sebut fadilat terhadap surah Al-Kahfi, dan kita dah cerita secara agak detail juga perbincangan tentang ayat pertama daripada surah Al-Kahfi. Jadi surah Al-Kahfi ni Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dengan menyebut pujian kita kepada Allah lah, alhamdulillah tu kan. Dan lepas Allah Taala cerita tentang pujian dia kepada Allah Taala sendiri, Allah Taala sebut berkenaan dengan turunnya Al-Quran. Anzala ala abdihil kitab. Allah Taala yang telah menurunkan kepada hamba-Nya iaitu Nabi Muhammad SAW ni Al-Kitab. Ini merujuk pada Al-Quran kan. Kita dah sebut juga sebelum ni, tujuan Allah Ta'ala nyatakan sebegitu kerana asbabun nuzul terhadap surah Al-Kahfi ni melibatkan ada seorang ni penglipur lara yang terkenal pada zaman tu, namanya An-Nadhr bin Al-Haris. Yang mana cerita-cerita yang dia bawa ni cerita penglipur lara lah. Cerita-cerita yang tak betul, cerita-cerita merepek, cerita-cerita khayalan. Orang suka kan. Jadi bila orang suka, tapi orang suka takut orang jadi iman kan benda yang tak betul tu, maka datangnya Al-Quran ni dia menceritakan kisah-kisah yang benar pula. Itu sifat bagi surah Al-Kahfi lah, asal turun dia. Dan pada akhir bagi ayat pertama tu Allah Taala kata walam yaj'al lahu iwajan. Itu je counter terhadap penglipur lara itulah. Jadi kalau cerita ni tak betul, ada penyelewengan dalam cerita tu, maka Al-Quran ini sifat dia tidak ada sebarang penyelewengan. Itu sifat bagi Al-Quran. Cuma hari itu kita dah detailkan sedikit tentang mana iwajan, iaitu bagaimana kita nak mengenali dan memahami terhadap 3 perkara penting. Al-Quran ini memang ajar benda itulah, 3 perkara itu. Yang pertama adalah apa itu kebenaran. Yang kedua, apa itu kebaikan. Yang ketiga, apa itu keindahan. Keindahan macam mana tu Ustaz? Dia indah ni macam ni. Manusia ni ada satu benda dalam diri dia, dia panggil budi. Orang Melayu kita panggil budi lah. Ataupun dalam terma agama ataupun terma Al-Quran, 2 perkataan. Yang pertama adalah Al-Qalb, yang kedua Al-Fu'ad. Ataupun kata jamak dia, kata plural dia adalah Al-Qulub ataupun Al-Afidah. Kedua-dua tu orang Melayu kita terjemah sebagai hati. Tak tahulah, mungkin orang Melayu ada terjemah yang lain, sebab orang Melayu ada satu lagi perkataan, jiwa. Hati dan jiwa kan. Jadi ada beza sebenarnya lah kalau kita pergi dalam perbahasan Al-Quran, Al-Qalb dengan Al-Afidah ni ada beza lah. Al-Qalb adalah tempat simpanan ilmu dan juga tempat simpanan keimanan. Sebab tu Allah Ta'ala bagi ilmu wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW itu, Allah Ta'ala guna perkataan Al-Qalb. Man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Quran kata kan. Barang siapa yang bermusuh dengan Jibril, wahai Muhammad, kamu kena ingat, Jibril itu telah menurunkan ilmu dalam hati kamu. Qalb, dia guna qalb. Maksudnya, kita faham, Nabi ni dia dapat ilmu dalam hati tu, ilmu tu masuk dalam hati Al-Qalb. Tapi ada satu lagi dia panggil Al-Afidah ataupun Fu'ad. Inna sam'a wal basara wal fu'ad, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-Quran kan? Allah Ta'ala kata, pendengaran, penglihatan itu dan hati, semua itu akan dipersoalkan. Apa maksud Fu'ad? Fu'ad ni adalah proses untuk mendapatkan ilmu. Al-Qalb, tempat simpanan ilmu. Mungkin kita boleh samakan dalam sistem komputer kita ni RAM dan juga hard disk. Mungkin lah, mudah-mudahan nak faham kan. Jadi qalb tu macam hard disk tu. Adapun afidah tu RAM. Kita type artikel tu disimpan dekat RAM, tiba-tiba black out. Bam, mati kan. Laptop tu orang cabut bateri ke apa, dia mati. Maklumat itu tak tersimpan. Tapi kalau kita save, dia dah masuk ke dalam. Itu ada 2 tu kan. Jadi bila kita sebut hati manusia ni dia ada 2 pula, buruk dan tak buruk, buruk dan yang baik kan. Hati yang baik, hati yang buruk. Kaedah hati.
bila kita sebut hati itu ada baik dan buruk, sebenarnya benda itu pernah disebut oleh Nabi lah. Nabi kata, ala inna fil jasadil mudghah. Idza saluhat saluhal jasad kulluh wa idza fasadat fasadal jasad kulluh ala wahya al-qalb. Wahai manusia, kamu kena ingat dalam hati, dalam tubuh jasad kamu ni ada seketul daging. Baik daging ni, baik yang lain. Buruk yang ni, buruk yang lain. Yang daging tu namanya hati. Al-qalb, kata Nabi SAW kan. Jadi hati kita baik, maka tindakan kita akan jadi baik. Hati kita buruk, tindakan kita pun akan jadi buruk. Jadi bila tersebut hati yang baik, dia ada satu tajuk kat situ tu. Yang orang Melayu namakan sebagai budi, berbudi. Kan? Orang Melayu guna istilah berbudi bahasa. Dia tak kata berbahasa berbudi. Kenapa? Sebab kita mengungkapkan kata yang elok bermula daripada hati yang baik. Hati itu yang bagi keindahan. Sebab memahami keindahan itu datang daripada hati. Hati memahami keindahan. Jadi Quran ni, dia nak ajar pada kita apa itu kebenaran. Makanya kita bahas tentang Allah Ta'ala tu apa, bla 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 tu kan. Nabi tu macam mana, malaikat tu macam mana, jin tu macam mana. Itu melibatkan kepada kebenaran. Hakikat kebenaran Allah tu bagaimana kan. Lepas tu kita akan belajar pula macam mana kita ni nak jadi orang baik. Sebab kadang-kadang kita dah percaya Allah Ta'ala tu benar. Tapi perbuatan kita belum tentu lagi baik. Kan? Jadi kita nak perbuatan yang baik pula. Jadi Quran ni ajarlah. Solatnya, zakatnya, buat infak fisabilillah. Macam-macam tu kan Quran cerita. 2. Lepas tu yang ketiga tu hati yang baik. Yang kita namakan sebagai memahami keindahan. Jadi iwajan yang tidak ada penyelewengan tu, dia nak pastikan hati kita ni tak terseleweng dalam memahami 3 perkara penting ni. Itu Al-Quran. Itu tu yang kita cuba nak faham pada ayat pertama daripada surah Al-Kahfi. Okey, bila habis kat situ, Allah Ta'ala pun sambung ayat. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasanah. Tu ayat dia kan. Mungkin sebelum kita nak pergi lebih lanjut, mungkin kalau kita tengok dalam mushaf tu, bila sebut walam yaj'alahu iwajan, dia ada sin kecil kat situ. Apa maksud dia Ustaz? Saktah. Sin tu mana saktah? Maksudnya macam mana Nabi Muhammad dia belajar Al-Quran daripada Jibril. Jadi Jibril ni dia ajar Nabi baca Quran ni secara istilah agama panggil musyafahah. Musyafahah ni pada kalimah syafaf. Syafaf ni makna bibir. Syafawi ni kan. Maksudnya belajar bibir ke bibir. Bila orang tu sebut kita tengok dia sebut macam mana, kita dengar macam mana, lepas tu kita baca, dia pula dengar dan dia tengok bibir kita bergerak. Itu belajar panggil syafawi. Jadi dalam kita belajar Al-Quran secara syafawi tu antara Nabi dengan Jibril, ada satu tajuk dia panggil saktah. Saktah ni maksudnya berhenti sekejap. Tapi bukanlah kita tarik nafas yang baru. Jadi kalau kita baca walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Faham tak? Cara dia tu kan. Sebab ada satu lagi orang wakaf terus walam yaj'al lahu iwaja. Habis. Dia tarik nafas lah apalah. Lepas tu dia start balik. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Macam kita baca ayat lain lah. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berhenti. Wakaf kan. Tapi bila ada sin kecil, dia wakaf dia lain sikit. Dia maksud dia nak tunjuk yang ayat tu tak habis lagi sebenarnya. Ayat tu tak habis lagi. Ada sambungan lagi sebenarnya. Macam tu kan. Jadi sebab tu dia saktah, berhenti sekejap. Dan kalau segi ilmu nahu ni, ini dia panggil apa ni? Dia panggil badal. Badal mubdal minhu, maksudnya ada sambungan-sambungan. Dan macam kita baca perkataan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah pemurah lagi penyayang. Terjemahan kita lagi, bukan dan. Betul tak? Betul. Dengan nama Allah pemurah lagi penyayang. Kita tak baca dengan nama Allah pemurah dan penyayang. Dan bukan perkataan dan. Kita boboh perkataan lagi. Betul tak? Betul. Sebab bila kita pergi yang Arab, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanwarrahim. Betul. Kenapa? Dia ada sebab. Kenapa Quran buat macam tu? Kenapa Tuhan cakap macam tu? Itu bukan sahaja buat. Ada sebab dia. Sebab dia, sifat apabila ada perkataan awal dan akhir, perkataan akhir itu menguatkan bagi perkataan yang awal. Sebab itulah orang Melayu kita terjemah lagi. Lagi tu kan merojak tambahan. Kan? Nak makan nasi lagi tu. Lagi tu tambah. Jadi orang Melayu kita terjemah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah pemurah lagi penyayang. Jadi sifat penyayang tu nak menguatkan pada perkataan yang pertama. Penyayang. Macam kita bercakap hitam legam. Sebenarnya hitam cukup dah. Betul kan? Hitam tu dah hitam dah. Hitam dah. Legam. Nampak betapa legamnya tu, betapa hitamnya tu kan. Jadi serupa juga ayat ni. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Nampak? Jadi kalau kita nak terjemah cara kita lah, tidaklah Quran itu ada sebarang penyelewengan.
lagi bernilai. Terjemahan saya lah ni. Kalau ikut terjemahan Abdullah Basmih mungkin dia berbeza sedikit. Kan? Sebab Abdullah Basmih ni dia ada pengaruh dengan kitab tafsir Al-Maraghi. Maka dia menterjemah tu berdasar kepada kitab tu lah. Selalu kita dengar tafsir Al-Azhar je. Itu Buya Hamka kan? Hamka lah. Jadi Abdullah Basmih yang Malaysia ni dia terpengaruh kitab tafsir Al-Maraghi. Makanya dia terjemah Quran berdasarkan pemahaman dia daripada kitab tafsir Al-Maraghi. Tapi kalau kita buka banyak kitab-kitab tafsir, mungkin kita akan kritik tafsiran itu. Tak ada masalah apa pun. Sebab pentafsiran ni dia terbuka kepada pandangan satu, pandangan dua, pandangan tiga kan. Dia bukan stick kepada satu sahaja Bukan lah. satu. Yang statik ni hanya Al-Quran. Tapi cara memahami Al-Quran tu tak statik. Okay, faham? Dia terbuka pada pentafsiran lah. Jadi kalau kita tengok Abdullah Basmih kat sini kan, dia tulis kat sini dan bahkan keadaannya tetap benar lagi menjadi pengawas turunnya Al-Quran. Nampak? Dia guna panjang kan. Tapi nampak macam mana dah dia faham macam tu daripada Al-Quran. Abdullah Basmih dia faham macam tu. Tapi kalau saya sendiri pula, saya terjemah Qayyimah ni adalah nilai. Tapi nilai pun sebenarnya tak berapa tepat lagi. Dia ada penjelasan lebih dalam lagi. Dia macam ni, masalah bahasa kita nak terjemah bahasa Arab, dia mungkin kita kekurangan perkataan, kemungkinan. Mungkin dia betul tapi tak tepat. Saya bagi contoh Kita ni dalam dunia kita hari ni kita ada satu istilah iaitu idealisme. Agak-agak Nabil faham apa makna idealisme? Rasa faham? Faham idealisme ni. Tapi kita tanya balik, idealisme ni bahasa apa? Asalnya. Bukan bahasa kita lah. Bukan bahasa Melayu. Okey, kita terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Apa terjemah idealisme? Kita pun tak dapat. Tak tahu kan? Tapi ada orang Malaysia terjemah fikrah. Kita rasa betul tapi tak tepat. Betul tak? Betul. Rasa betul dah. Tapi macam kurang je kan? Apa makna idealisme ni? Tiba-tiba ada seorang tokoh dekat Malaysia ni, ahli sosiologi hebat lah, Syed Hussein Alatas. Kan? Abang kepada Syed Nukib Alatas. Dia orang hebat, pensyarah UM. Dia terjemahkan idealisme ni adalah citra sempurna. Lagi panjang. Kita dengar sedap tak? Sedap. Sedap kan? Kita rasa perkataan fikrah tu betul tapi tak tepat. Tapi bila sebut citra sempurna, kita rasa lagi komplit sedikit daripada yang awal tadi. Betul kan? Betul. Maka demikian juga bila kita nak faham perkataan qayyimah. Qayyimah ni apa makna qayyimah? Jadi qayyimah ni, kalau saya terjemah nilai. Faham? Saya terjemah nilai lah. Jadi Quran itu sifat dia tidak ada sebarang penyelewengan, kekurangan ataupun boleh menyebabkan kita tersimpang daripada kebenaran. Dalam pada masa sama dia ada nilai dia. Kita faham macam tu kan. Jadi bila sebut nilai, yelah apa maksud nilai ni pula? Hari tu saya dah sebut 3 perkara tu. Kan yang tadi tu. Saya dah sebut walam yaj'alahu iwajan tu. Tidak ada sebarang penyelewengan menyalahi daripada konsep asas bagi mencari kebenaran, kebaikan dan juga keindahan tu kan. Tapi dia sebut qayyiman. Qayyiman ni dia sebagai nilai. Kalau Abdullah bin Masbih kata tetap benar lagi menjadi pengawas turunnya Al-Quran. Allah. Lagi kita tak pernah clear kan. Cuma susah nak faham lah bab tu sebenarnya. Apa yang dimasukkan. Maka di sinilah datang pelbagai pentafsiran. Datang daripada ulama-ulama tafsir lah. Jadi kalau kita buka dalam kitab tafsir ni, ada ulama tafsir kata yang dikatakan baksan ni nilai itu adalah mesti Quran itu memberi kemaslahatan kepada manusia. Dia tidak akan datang untuk menjadikan manusia itu buruk. Tak. Kan? Yang apa dinamakan sebagai maqasid tu. Maqasid. Kan? Kita apa-apa benda ni kita buat mesti ada tujuan. Bukan sesaja nak buat. Kenapa saya datang kat sini? Mesti ada tujuan. Betul. Kenapa Nabi datang sini? Mesti ada tujuan. Tiba-tiba Nabi duduk sini. Orang tanya, datang sini buat apa? Entah, tak tahu sampai. Kau biar betul. Kau ada masalah apa kau ni? Betul kan? Betul. Mesti ada sebab. Kau datang ni mesti ada sebab dia. Jadi, sebab itu apa? Al-Quran itu sebab dia apa? Tu persoalan yang kita kena jawab. Al-Imam Asy-Syatibi ada seorang ulama terkenal lah pada zaman dahulu. Ulama Sepanyol tapi itu kita Arab. Al-Muwafaqat. Dia kata wudi'ati syari'atu li masalihil ibad. Syariat tu datang untuk memberi kebaikan kepada manusia. Semua makhluk ni akan dapat manfaat daripada Al-Quran. Okey. Jadi disebabkan maslahah memberi kebaikan, bukan mafsadah, bukan kerosakan. Maka disebabkan itulah Quran ni disebut Quran tidak ada penyelewengan, qayyiman, nilai. Okey, kalau kita sebut agama lain daripada Islam, ada tak kebaikan? Nilai kebaikan? Mereka semua memang ajar kebaikan kan. Tapi dia tak ada yang awal tadi. Iwajan.
penyelewengan tu berlaku. Oh. Sebab tu Quran sebut walam yaj'al lahu iwajan. Quran tu tidak ada penyelewengan. Ada nilai kebaikan pada manusia. Agama lain mungkin ada kebaikan pada manusia, tapi ada tak faktor walam yaj'al lahu iwajan? Tak ada. Faham? Dia ada iwajan. Dia tidak ada walam yaj'al lahu iwajan. Kan? Quran ni sifat dia tak ada penyelewengan dan ada kebaikan pada manusia. Kalau kita tengok orang kafir Quraisy pada masa tu, dia orang anggap Quran, dia orang anggap kepercayaan mereka tu adalah kebaikan, dan dia orang kata macam Quran ni kalau kebaikan sama je kita. Kita tak sama. Betul. Tak sama. Bezanya Quran ni walam yaj'al lahu iwajan. Kita ada penyelewengan. Walaupun sama-sama ada qayyiman. Nampak Itu dia punya perbezaan perkataan qayyiman kenapa digandingkan dengan ayat sebelum walam yaj'al lahu iwajan. Nampak Jadi sebab tu maksudnya kita boleh faham maqasid dia. Maqasidlah tujuan untuk memberi kebaikan kepada manusia. Jadi orang-orang Arab Quraisy pada masa itu dia orang duk dengar penglipur lara yang daripada An-Nadhr bin Al-Harith. Mungkin itu satu kebaikan bagi mereka sebab dia orang rasa ini satu keindahan, seronok kan. Gembira dengan cerita-cerita itu. Tapi sifat yang korang punya cerita tu iwajan, ada penyelewengan. Yang ni walam yaj'al lahu iwajan. Nampak beza dia kan? Yang ni raw, memang betul-betul pure punya cerita. Pure punya cerita. Cerita ni mesti betul. Cerita ni memang ada manfaat pada manusia. Okey, cerita korang mungkin korang rasa ada manfaat. Tapi itu bukan manfaat yang hakiki. Yang telah ditambah ikut selera korang. Selera korang kan. Nampak dia punya beza penggunaan kata qayyiman kat sini. Nampak kan? Cuma bila Allah Ta'ala sebut qayyiman, dia nak penjelaskan lagi apa makna nilai itu. Kita dah sebut maslahah. Bila sebut maslahah ni, jalan yang benar lah apa je belaka lah tu. Maslahah bagi kehidupan manusia. Cuma dalam banyak-banyak maslahah ni, apa maslahah yang paling penting? Itu soalan besar ni. Maslahah ni maslahah belaka. Jadi maslahah ni dia ada maslahah penting, lagi penting, lagi penting. Betul tak? Masalah yang paling atas paling atas tu apa? Sebab tu Quran kata walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu bagi kamu yang Muhammad lebih utama daripada segala-galanya. Jadi bila sebut akhirat tu paling utama, dan akhirat itulah membentuk kita bertindak dekat alam dunia ni dengan baik. Sebab manusia ni kalau dia percaya alam akhirat, dia takkan kena orang. Betul. Aku nak tipu orang macam mana nanti kena bakar azab neraka. Dia fikir-fikir soalan tu alam satu lagi kan. Dia takut tentang azab yang akan menimpa dia nanti kan. Nampak dia punya kesan kalau kita letak konsep alam akhirat tu. Tapi kalau kita buang konsep alam akhirat, orang nak kena orang, tak apalah, habis-habis kena takat undang-undang. Undang-undang tu pula kita boleh berunding lagi dengan polis lah apalah, dengan mahkamah, boleh terlepas. Tapi kalau alam akhirat tu hamba mengetahui segala perbuatan kamu detail pun diketahui oleh Allah. Seadil-adilnya. Memang kita takut nak buat jahat kan. Jadi maksudnya bila sebut qayyiman nilai, kemaslahatan pada manusia, tapi masalah yang kita bawa ni, Quran bawa ni lebih hebat daripada penglipur lara tu bawa. Maka Allah Ta'ala sebut sambungan ayat liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Kan? Kata Allah kalau ikut terjemahan Abdullah Basmih ni, untuk memberi amaran kepada orang-orang yang engkar dengan azab yang seberat-beratnya dari sisi Allah. Akhirat lah. Azab neraka tu kan. Nampak nilai ni, ialah banyaklah nilai kemaslahatan. Kita makan, kita dapat sedap. Sedap tu nilai. Kan? Bahkan sekarang ni orang menjual nilai. Kita minum teh dekat Starbucks dengan kita minum teh kedai mamak, harga dah tak sama. Betul. Kenapa? Sebab orang dah menjual nilai. Orang bukan semata-mata menjual makanan. Orang nak tahu value dia. Nak dapat rasa value dia daripada makanan dia tu. Teh mamak, teh kopi kedai mamak dengan kopi dekat Starbucks. Rasa lain satu. Lepas tu dia jual value suasana. Sebab kita lepak, aircon, semua tu ada nilai. Sebab term dia sama je, kita minum kopi kat mamak pun. Kopi hilang dah harga. Hilang dah harga kan. Maksudnya nilai tu dia berharga. Tapi dalam banyak-banyak nilai yang manusia cerita, yang kita cerita ni, itu dalam kerangka kita dunia ni. Tapi ada satu lagi, alam, nilai yang paling besar tu, alam satu lagi tu. Alam akhirat. Sebab tu Allah Ta'ala ni sebut, okey, penglipur lara. Boleh lah, seronok kat dunia lah. Tapi sana tak tahu lagi. tak selamat kau kan. Semakanya Quran kata, liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Memberi khabar ketakutan. Liyunzira ba'san. Inzar ni salah satu sifat bagi Nabi. Memberi khabar ketakutan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Adalah Quran cerita. Lepas tu ada pula satu lagi basyiran wa nadhira. Tugas bagi Nabi tu basyiran, memberi khabar gembira. Iaitu cerita pasal syurga. Bila kita dengar syurga kita rasa seronok nak buat benda baik. Kan? Tapi cerita juga benda yang melibatkan azab neraka, menyebabkan kita takut nak buat benda jahat.
Sebab bila manusia ni, kalau pandangan saya lah, Hmm. kalau kita takut ni, term untuk kita buat break the rule tu memang memang susah lah. Macam Ya. contoh, kita takut nak membunuh orang. Sebab apa kita takut akan digantung? Ya. Macam tu juga. Ya. Konsep takut tu penting. Kan? Penting. Jadi Quran tu dia letak liyunzira ba'san syadidan. Dia cerita ba'san syadidan, bagaimana keadaan yang agak dahsyat. Alam akhirat tu memang dahsyat lah. Kita nak detailkan tentang azab neraka ni panjang. Kita nak gambarkan pun tak boleh. Luar daripada imajinasi kita kan. Syurga yang nikmat itu pun luar daripada imajinasi. Neraka yang azab itu pun luar daripada imajinasi kita. Kan Nabi Muhammad kata, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatra qalbi bashar. Ada hadis Nabi. Nabi kata mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati pun tak pernah terlintas. Itu nikmatnya syurga. Kalau kita nak bandingkan dengan azab, itulah azabnya neraka. Luar daripada imajinasi kita. Kalau kena titik tu, Matilah kau, mampuslah kau kan. Bahasa kita bercakap ni, mampulah kau kan. Macam tu. Cuma menarik dalam ayat ni, dia kata liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Ladunhu Dia dalam bahasa Arab ni di sisi. Kalau tengok terjemah sini pun disebut dari sisi Allah. Dia ada satu perkataan ladunhu, satu lagi indahu. Indah di sisi juga. Dia bezanya ladunhu ni adalah satu benda yang confirm. Indahu ni min indahu contohlah. Min indahu dia di sisi juga. Tapi satu benda tu agak longgar untuk kita nak confirmkan. Tapi kalau dia guna min ladunhu memang confirm ada kat kita. Macam kita ni handphone. Handphone ni berada di sisi saya. Min ladunhu kalau confirm tu dia kata min ladunhu. Confirm. Tapi handphone ni memang ada. Tapi entah ada tak agak-agak. Ada tak ada? Ada tak ada? Dia tak guna ladunhu. Dia guna indahu. Tu walaupun memang ada. Cuma kita tak tahu kabur ada tak? Ada tak? Memang ada pun. Tapi kita tak confirm. Tak confirm 50-50. 50-50. Maka dia guna indah. Tapi kalau benda tu confirm, dia akan guna ladunhu. Dalam ayat ni dia guna ladunhu. Dia tak kata indahu. Dia tak kata liyunzira ba'san syadidan min indahu. Dia tak kata lagu tu. Maksud tak? Faham. Dia guna min ladunhu. Maksudnya azab neraka ni confirm sebenarnya. Bukan main-main. Cara Quran decrete perkataan yang digunakan oleh Allah Ta'ala tu kan. Dia memang maksudnya kalau kita ni faham betul-betul sastra Al-Quran, kita dengar tu takut. Dia memang betul-betul sastra dia betul. Dia guna perkataan yang tepat. Kalau kita faham tu, Tuhan bukan main-main ni. Tuhan bagi tahu ni dia serius. Sekeras-kerasnya dia bagi tahu. Nampak gambaran ayat tu kan. Liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Lepas tu dia sebut. Lepas dia cerita pasal azab, dia sebut pasal berita gembira. Berita gembira pula. Itu menarik Al-Quran. Sebab Quran ni sifatnya Al-Furqan. Al-Furqan apa? Pembeza di antara kebenaran dan kebatilan. Kalau macam bahasa sekarang ni yin and yang kan. Dia clear tau. Quran ni dia macam tu. Sebab kita ni nak berada dalam kebenaran, kita mesti tahu apa itu kebatilan. Sebab kalau kita tak tahu apa itu kebatilan, nanti kita buat kebatilan, mati-mati kita kata itu kebenaran sebab tak tahu. Jadi macam mana kita nak pastikan kita benar-benar berada dalam kebenaran yang kita tak terbuat langsung kebatilan. Kita kena tahu apa itu kebatilan. Jadi disebabkan kita kena tahu kebatilan, di samping kita tahu kebenaran, dua-dua kita kena jelas, maka Quran bercerita dua-dua. Maka Quran itu dinamakan sebagai Al-Furqan. Pembeza di antara kebenaran dan kebatilan. Sebab itu bila kita baca ayat ni, Allah Ta'ala sebut syurga. Dia sebut neraka. Itu jelas. Tapi dia tak akan stop kat situ. Dia akan sebut pula syurga. Itulah Furqan. Dia maybe nak pandangan saya lah. Fahaman saya. Bila kita bagi satu kerasan, dia macam nak bagi satu berita gembira pula. Dia mesti seimbang. Seimbang. Dia mesti sebut dua. Jadi kita okey, ini neraka, ini syurga. Aku nak masuk syurga, buatlah ciri-ciri syurga. Ini neraka. Hindarlah daripada awal. Mesti ada pengetahuan di antara dua, di kat mana dia punya titik merah tu. Garis merah dia kat mana kan? Ini batil, ini kebenaran. Jadi kita buatlah kebenaran dan jangan sekali-kali terbuat melanggar border sehingga kita masuk sikit-sikit terhadap kebatilan. Sikit pun tak mau. Itu Quran. Jadi bila Quran ni dia sebut pasal azab, dia sebut pasal ba'san syadidan, dia pun sebut wa yubashshiral mu'minin allazina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasanah. Tengok cantik Quran. Dia memberi khabar gembira kepada orang beriman. Kan? Apa orang beriman? Yang beramal soleh, sesungguhnya bagi mereka, iaitu orang iman itu, ajaran hasanah, balasan yang cukup baik. Nampak Sedap Quran.
Comel orang ya. Comel dia cerita, menarik cara dia bercerita pada kita. Jadi dia sebut liyunzira, khabar ketakutan, dia pergi sebut pula khabar gembira. Cuma mungkin yang kita boleh bangkitkan soalan, kenapa Tuhan mulakan dalam ayat ni khabar ketakutan dulu baru sebab khabar gembira? Kenapa dia tak mulakan khabar gembira dulu baru khabar ketakutan? Cuba kita fikir kan. Saya rasa macam Ustaz pernah, tadi Ustaz baru explain. Sebab bila kita tahu kebatilan tu, baru kita tahu cara nak mengerjakan kebaikan tu sebenarnya. Ya. Okey, bukit itu kita boleh terima lah pengujian begitu kan. Cumanya kalau kita nak pergi lebih lanjut, sebenarnya manusia ni dia ada jenis-jenis manusia bila kita berkomunikasi dengan dia. Okey. Ada manusia ni kita boleh tarik dia melakukan kebaikan dengan kita cerita kebaikan. Tapi ada satu jenis manusia ni kita cerita kebaikan dia tak nak pakai. Dia tak nak pakai. Contohnya macam orang yang ada takabur. Orang yang prejudis. Orang prejudis, orang takabur ni kita cerita kebaikan tentang kita macam mana pun dia tak akan pakai. Sebab dia prejudis. Yalah, dia ada ego dia. Dia ada ego dia. Jadi bila dia ada ego dia ada prejudis dia ada takabur dia, kita ni cerita kebaikan, makanya dia dah block dia punya otak dia daripada menerima kebaikan kita. Maka dia akan kata, alang kau ni berlakon je, adalah benda yang kau nak daripada aku tu. Nampak? Kan berlaku kan? Dia buat macam dia paling pandai dalam dunia lah. Kan psikologi manusia kan ada begitu. Bila kita pergi dalam ayat ni, Allah Ta'ala dia bukan mulakan dengan khabar gembira, tapi dia mulakan dengan khabar ketakutan. Baru dah sebut khabar gembira. Dia sebut khabar gembira ni sebab seimbang tu. Furqan tu mesti ada khabar ketakutan, maka ada khabar gembira. Okey. Kalau kita sebut, apa masalahnya kalau kita mula khabar gembira, lepas tu sebutlah khabar ketakutan. Seimbang juga. Kita bangkit cara kita fikir ni. Bodoh kita ni. Cerita ni bodoh kita lah. Kita nak tengok kebijaksanaan Quran tu. Jadi, kita tengok balik asbab nuzul ayat. Asal turun ayat ni berkait dengan penglipu lara. Apa tujuan An-Nadhr bin Al-Haris berpenglipu lara tu? Kenapa dia cerita merepek-merepek tu? Sebab dia nak alihkan pandangan orang-orang Quraisy yang duk seronok dengar Quran, supaya jangan dengar Quran, dengar cerita dia. Faham tak? Jadi dia nak menimbulkan prejudis orang terhadap Al-Quran. Jadi bila tujuan dia mengalihkan perhatian, mewujudkan prejudis orang terhadap Al-Quran, orang macam ni dah block dah otak dia, mental block dah. Bila mental block, kita ni pergi sebut syurga, dia pergi menganjing je kat kita. Macam budak-budak nakal lah. Kalau kita cakap tak boleh buat macam ni, jom mari sini, dia tak mau. Kan? Tapi kalau ada kekerasan, zap sekali, dia beringat. Maka disebabkan itu, Quran tu dimulakan dengan khabar ketakutan dulu dalam ayat ni. Kalau kita buka surah lain ni, kita akan jumpa khabar gembira dulu. Tapi kenapa sana khabar gembira dulu, tapi sini khabar ketakutan dulu dalam ayat ni? Konteks ayat. Kita kena faham konteks ayat ni merujuk pada An-Nadhr bin Al-Haris, seorang penglipu lara yang sedang berusaha mewujudkan prejudis orang terhadap Al-Quran. Itu konteks ayat. Nampak? Hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kebijaksanaan dia lah. Comel. Dia ada kaitkan, dia ada dot, dia ada connect. Dan memang sebenarnya dia ajar kita berkomunikasi juga. Quran tu dah ajar. Inilah cara kamu nak berkomunikasi dengan orang perangai macam tu. Tapi kalau ada orang baik, jangan komunikasi macam ni. Tengoklah ayat lain pula. Ayat lain dia ada cerita khabar gembira dulu, baru khabar ketakutan. Betul tak? Kita tengok konteks ayat tu. Dia cerita pattern orang macam ni pula. Bukan orang degil tu. Nampak dia punya Quran ni dah ajar komunikasi. Kita je tak hayati. Faham Faham. Okey. Dia sebut memberi khabar gembira. Lepas tu sebut al-mu'minin, kepada orang beriman. Kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala ni, dia sebut orang beriman ni dalam 2-3 jenis perkataan. Satu, dia guna kata nama. Macam ni, kata nama ni orang panggil isim. Al-mu'minun. Al-mu'min, orang beriman. Ada pula satu lagi, dia tak guna kata nama. Dia guna kata perbuatan. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu kan fi'il madhi. Amanu tu fi'il madhi. Kata kerja. Dalam ayat ni, dia tak guna kata kerja. Dia guna kata nama. Betul? Cuba tengok. Wa yubashshiral mu'minin. Dia tak kata wa yubashshiral ladzina amanu. Dia tak kata macam tu. Betul kan? Betul. Kenapa? Dia ada sebab. Kenapa Ustaz? Okey, dia macam ni. Kita ni kalau baca Quran, Allah Ta'ala bila guna kata nama dengan kata kerja, dia memberi pemaknaan yang berbeza. Mungkin terjemahan dia sama, tapi makna di dalamnya tak sama. Okey, beza dia kat mana? Kita baca dalam ayat-ayat yang lain. Allah Ta'ala kata, awalam yarau ila tayr fawqahum safatin wa yaqbidna. Apakah kamu tidak melihat burung yang berterbangan di atas kamu? Dia mengembangkan sayap dan dia tutup sayap.
Bila Tuhan kata, bila Allah Ta'ala kata, burung itu mengembangkan sayap, dia guna kata nama. Safatin, kata nama. Isim. Wa yaqbidna, tutup, dia guna kata kerja. Fi'il. Kenapa bila buka sayap, kata nama. Tutup, kata perbuatan. Sebab, bila terbang, inilah asas bagi terbang. Perbuatan yang sebati bagi terbang ni, kena sayap terbuka. Tutup ni jangan-jangan sekali kan. Makanya, bila kita bangkitkan, Allah Ta'ala guna kata nama, merujuk perbuatan itu sebati. Kalau kata kerja, perbuatan itu tak sebati lagi. Kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala kata, pencuri itu potong tangan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihuma jazaa'an bima kasaba nakal min Allah kan. Pencuri laki perempuan sampai kesalahan potong tangan. Tengok dia kata as-sariqu, dia tak kata alladzina yasriqu. Dia guna kata nama, dia bukan kata perbuatan. Pencuri lelaki, pencuri perempuan sampai kesalahan potong tangan. Kenapa dia guna kata nama? Perbuatan sebati. Maksudnya bukan sekali dua mencuri tu potong tangan, tak. Kerja buat kau memang mencuri. Tu kena potong tangan tu. Yang memang kerja hakiki dia mencuri. Memang mencuri ya. Mungkin kita buat analogi mudah. Sama tak? Kalau saya cakap, saya boleh menyanyi tak? Boleh menyanyi. Tapi saya ni penyanyi ke? Bukan. Beza kan? Faham. Siti Nurhaliza itu penyanyi. Saya bukan tak boleh menyanyi, saya boleh menyanyi. Tapi orang tak bagi kau ustaz, kau bukan penyanyi. Tapi boleh tak menyanyi? Boleh. Faham Bila Allah tak sebut, ya ayyuhallazina amanu, maksudnya iman yang okey-okey. Faham? Tapi sebut al-mu'minun, arti memang betul tu. Memang betul-betul beriman betul. Memang betul. Penyanyi tu. Macam penyanyi dengan orang menyanyi tu. Penggunaan kata Nampak beza dia? Jadi kita akan nampak mukmin ni dia sebati. Sebab itu bila kita baca dalam Quran, Allah Taala guna perkataan mukmin, kita tengok sambungan ayat. Contoh, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imana. Orang mukmin itu apabila dibacakan nama Allah gemetar hatinya. Kita tanya kita balik, bagaimana? Bagaimana? Tapi dengar ayat Quran gemetar tak? Susah tak gemetar kan? Sebab kita kategori ya ayyuhallazina amanu, bukan innamal mu'minun. Faham tak beza dia? Okay, faham. Maka demikian juga dalam ayat ni. Wa yubasyiral mu'minin. Dia tak kata wa yubasyiral ladzina amanu. Al-mu'min maksudnya ni bukan mukmin biasa ni, luar biasa. Mungkin kita boleh terjemah pada hari ni standard wali-wali Allah tu lah. Tapi kita nak capai tahap tu susah. Quran ni dia kata memberi khabar gembira kepada orang yang beriman, mukmin. Mukmin tu pula Allah Ta'ala kait sambungan alladzina ya'maluna salihat. Ada orang beriman, dia tak amal soleh. Dia mukmin, dia percaya Allah semua okey, tak sembahyang. Tapi dia kira beriman juga. Beriman lagi, tak kafir orang yang tak sembahyang ni dosa besar je. Betul lah, dia beriman kepada Allah kan. Beriman pada Allah kan. Beriman. Tapi tak sembahyang. Kau tak sembahyang, kau gila apa tak sembahyang? Lepas tu kadang dia ustaz tapi maki orang ada kan? Betul. Itu memang banyak lah. Banyak kan? Sinonim kat Malaysia dah. Apa maksudnya ustaz tu mukmin ke? Ataupun ustaz tu alladzina amanu tu? Ustaz tu masih mukmin. Mukmin, tapi alladzina amanu bukan al-mukminun tu. Yang tu dia tak tahu. Dia bukan kata nama tu, dia kata perbuatan tu. Sebab tu dalam ayat ni kata al-mu'min alladzina ya'maluna salihat. Dia mesti beramal dengan amal yang soleh. Nampak dia punya kaitan. Kita ni bila ada satu kepercayaan, dia mesti terimplikasi dari sudut perbuatan. Contoh, saya buat ada ustaz yang dipercayai dan tak pernah berbohong, bagi tahu dalam semak itu ada ular. Kita percaya tak? Percaya. Sebab ustaz tu tak pernah bohong. Kita pergi kat semak tu, mesti terimplikasi sudut perbuatan. Makanya mata kita tengok semak tu gerak ke tak kan? Kita jadi waspada. Kita pegang kayu, kita ketuk-ketuk kan? Tiba-tiba ada ular sungguh. Kita percaya dah jadi yakin dengan ustaz tu. Kan? Betul Tiba kita ketuk-ketuk ular tak ada. Kita dah tak percaya. Daripada percaya jadi tak percaya. Jadi sifat bagi percaya ni, betul ataupun tidak, dia terimplikasi sudut perbuatan. Makanya kalau orang tu dia percaya dengan Tuhan berhala contoh, ada terimplikasi sudut perbuatan. Makanya dia jumpa kat patung tu, dia mula rasa nak tunduk. Dia pergi pegang kaki patung tu. Terimplikasi kan. Islam pun macam tu juga, percaya pada Allah. Apa yang kesan daripada kita percaya pada Allah? Mesti ada terkesan tu. Kesan dia apa dia? Komitmen kita kepada Tuhan. Jadi komitmen kita kepada Tuhan tu adalah perbuatan. Perbuatan itu namanya amal soleh. Sebab tu orang kaitkan bila sebut amal soleh ni apa? Kebaikan diikat dengan kepercayaan pada Tuhan. Macam contoh kalau kita dengar nama Nabi, Nabi Muhammad SAW, kita sambut salawat tu, itu dikira perbuatan juga kan sebenarnya. Sebab kita terbiasa benda tu.
Sebab itu bila kita bangkitkan, Allah Ta'ala kait dengan orang beriman, dia akan sebut amal soleh. Beriman, amal soleh. Sebab amal soleh ni adalah implikasi daripada ada iman. Bila ada iman, ada komitmen terhadap iman. Makanya taat. Taat tu adalah amal yang soleh lah. Semayang, puasa, zakat. Kenapa kau semayang? Sebab ada iman lah. Kalau kau tak ada iman, takkan kau nak semayang buat apa? Betul kan? Betul. Tapi sebab apa kau semayang? Sebab dalam hati ni, percaya pada Allah ni. Allah Ta'ala sebut pasal syurga ni, Allah Ta'ala sebut pasal neraka ni. Nampak poin-poin dalam hati. Maka disebabkan itu Allah Ta'ala kata, wa yubashshiral mu'minin. Quran itu sifat dia memberi khabar gembira kepada orang mukmin. Orang mukmin tu, dia akan terimplikasi setiap perbuatan. Apa dia? Alladzina ya'milun as-salihat. Amal soleh. Apa Allah Ta'ala bagi? Annalahum ajran hasanah. Sesungguhnya bagi mereka. Terjemahan kita bagi mereka. Kat sini terjemah apa dan memberi berita gembira kepada orang beriman yang mengerjakan amal soleh bahawa mereka akan beroleh balasan yang baik. Itu terjemahan Abu Basmih lah. Lahum ni, annalahum. Sesungguhnya, anna lahum. Lahum ni, sini dia terjemah sebagai mereka akan beroleh. Dia lahum ni, sebenarnya antara lain terjemahanlah memiliki. Kalau kita kata, ini rumah saya. Haza baitun li. Ini adalah rumah saya punya. Milik saya. Dalam ayat kata, annalahum ajran hasanah. Lahum dia punya. Kita terjemah beroleh dengan kita terjemah memiliki. Mana lagi kuat? Memiliki lagi lah. kuat kan? Memiliki. Beroleh, tapi belum tentu lagi milik. Kan? Kalau memiliki, maksudnya lebih kuat. Sebab tu saya lebih terjemah kat sini, annalahum ajran hasanah. Sesungguhnya mereka memiliki balasan yang baik. Faham? Awak. Tu ayat Quran ni. Lepas tu, sambungan ayat, makithina fihi abada. Dia duduk pula dalam syurga itu selama-lamanya. Padan tak dengan tajuk memiliki? Padan lah. Bila memiliki balasan yang baik, mereka duduk dalam syurga itu sampai bila-bila. Bos selaras dengan makna kekal tu. Betul kan? Betul. Sebab tu kalau, yalah, kita, ya terjemahan ni boleh terjemah. Cuma kita nak cari terjemahan yang paling tepat tu kan. Jadi dalam sini dia terjemah sebagai mereka akan beroleh balasan yang baik. Kita nak terjemah sesungguhnya mereka memiliki balasan yang baik. Kekal dalam syurga tu sampai bila-bila. Selama-lamanya. Nampak dia, kita nampak selaras dengan pemanaan lahum dengan makithina fihi abada. Okey, gitu. Tab. Semua ayat tu akan datang lah kot insya-Allah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wa yunzirul ladzina qalu takhadallahu walada. Cerita pasal orang mendakwa Tuhan ada anak. Macam mana pula? Itu akan datanglah panjang pula tu. Okey. Saya ada soalan sikit Ustaz. Okay. Berkenaan dengan amal yang soleh ni. Okey. Macam mana kita nak pastikan apa tu, kita ni, saya cakap orang beriman ni dia mengamalkan amalan yang soleh. Tapi macam mana kita nak pastikan amalan tu diterima oleh Allah SWT? Okey. Nombor satu, kita mesti ada niat lah. Apa-apa kita buat, nak bagi amal kita diterima. Kita tak boleh ambil satu tanggapan, tak apalah nak terima pun tak apa, tak terima pun tak apa. Jangan macam tu. Itu tak beradab dengan Tuhan lah. Kan? Kita nak ada adab dengan Tuhan ni, kita mesti letak kepercayaan penuh pada dia. Bila kita letak kepercayaan penuh pada dia, makanya kita buat apa-apa pun, pengharapan besar kita tu Tuhan terima. Nombor satu. Cuma, apa yang dimaksudkan, apa yang perlu kita lakukan apabila kita beribadat nak bagi diterima? Itu soalan dia. Okey. Ada beberapa hadis Nabi SAW, Quran. Perkara utamanya bila kita beribadat ni, dia mesti ikhlas lah. Itu nombor satu lah. Kan? Banyak lah dalam hadis Quran tu, cukup banyak lah yang mencerita soal keikhlasan kan. Kalau ibadat tak ikhlas, maka implikasi dia beginilah. Jadi kita pun secara sepakat kita, mukmin semua sepakat ibadat mesti ikhlas kerana Allah. Kalau tak ikhlas, tak ada beza kita dengan orang munafik. Orang munafik pun semayang. Tapi kenapa dia masuk neraka? Soalan dia. Jawapannya dia semayang tak ikhlas. Semayang tak ikhlas. Yura'una mereka semayang tu nak tunjuk ke orang. Betul tak? Takbur orang Takbur, menunjuk-nunjuk, riak, betul. sum'ah, ia belaka lah tu. Jadi tak ikhlas. Jadi nombor satu untuk bagi ibadat kita diterima oleh Allah Ta'ala adalah dia mesti ikhlas. Nombor satu. Yang kedua, kita beribadat itu mesti asalnya taat. Taat. Kalau tak taat, kita tak ada beza dengan Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani, dia orang beribadat asasnya adalah apa yang kita rasa baik.
Kan? Sebab tu kalau contohlah kita berlepas Ramadan ni, ayat Quran, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Taala kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti mana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum pada kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kenapa Allah Taala kaitkan la'allakum tattaqun? Mudah-mudahan kamu bertakwa. Sedangkan sebelum ayat tu telah diwajibkan kepada kamu puasa seperti mana diwajibkan pada orang sebelum pada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi bila sebut puasa umat Nabi Muhammad, mudah-mudahan takwa. Tiba-tiba ada juga sebelum tu kan ada sebut puasa orang sebelum pada zaman Nabi Muhammad, Yahudi Nasrani itulah. Sebab dia orang punya puasa bukan takwa. Dia orang puasa hanya sekadar zahir je. Dia orang puasa ni sebab bijak, pandai-pandai tok guru. Oh. Tok guru dia orang ni Allah Ta'ala wajibkan puasa 30 hari kepada Nabi Musa AS. Okeylah puasa. Lepas era Nabi Musa, datang agama Yahudi. Selewengkan agama itulah. Kenapa agama tu boleh diselewengkan? Punca daripada penyelewengan guru-guru. Guru dia orang ni demam. Contohlah. Sakit. Dia pun menazar. Kalau aku baik sakit, aku nak nazar puasa 10 hari. Tak salah pun nazar tu. Dia pergi kaitkan dengan puasa 30 hari. Yang diwajibkan pada Nabi Musa. Jadi dah jadi 40 hari. So pengikut dia mengikut secara babi buta lah. Ikut buta. Jadi bila ikut Tok Guru buat puasa 10 hari, Tok Guru kedua 10 hari, dah berapa dah? Daripada 30 hari, 50 hari, 60 hari, 70 hari, 80 hari. Kan beban pada umat belaka tu. Nisbah pada orang Yahudi. Tapi Quran kata, la'alakum tattaqun. Kau puasa ni taat. Yang Quran ajar tu, yang Nabi ajar tu. Bukan yang Tok Guru korang ajar tu. Jadi bila sebut ibadat kita diterima oleh Allah, dia mesti taat. Taat apa yang diajar oleh Al-Quran, apa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat yang paling penting dua lah. Untuk nak pastikan ibadat kita diterima Allah. Yang pertama ikhlas, yang kedua taat. Okay, faham? Okey. Baik, saya rasa kita akan bersambung lagi pada episod yang akan datang. Terima kasih Ustaz Wan Ji kerana sudi berikan maklumat yang sungguh banyak hari ini. Saya pun banyak faham pasal betapa manisnya ayat Al-Quran ni. Dia boleh berconnect dot each other kan. Jadi insya-Allah kita akan bersambung lagi pada masa yang akan datang. Kita akan sambung tafsir ayat ke-4 pula Ustaz. Insya-Allah. Okey. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.